Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathi bin Kamaluddin, bernombor matrik 059845. InsyaAllah, kumpulan kami akan menerangkan perbahasan yang bertajuk Al-Hakim, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih. Al-Hakim, Ta'rif. Sesungguhnya perintah Allah SWT yang berkait dengan perbuatan mukallaf, baik permintaan, pilihan atau situasi. Tarif ini bermaksud segala sumber hukum dalam syariat Islam ialah Allah SWT yang Maha Esa. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa Al-Hakim adalah Allah SWT. Dialah pembuat hukum, memunculkan hukum dan yang menetapkan hukum serta satu-satunya sumber hukum yang wajib ditaati oleh semua mukallaf. Dalil bagi Al-Hakim ini ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inil hukmu illa lillah ila akhir ayat. Maksudnya, hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Surah Al-An'am ayat 57 dan surah Al-Yusuf ayat 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seterusnya saya akan terangkan apa itu mahkum fih. Mahkum fih yang dimaksudkan ialah perbuatan seseorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif, iaitu pembebanan. Taklif berasal daripada Allah, ditunjukkan kepada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Seterusnya syarat-syarat mahkum fih. Syarat mahkum fih ada 3. Yang pertama iaitu mestilah benar-benar diketahui dan difahami sepenuhnya oleh mukallaf agar dia dapat melakukannya mengikut cara-cara yang sepatutnya. Syarat yang kedua, mukallaf yang terlibat mestilah mengetahui bahawa perkara yang ditaklifkan itu datang daripada pihak yang berkuasa untuk mentaklifkan, sehingga segala taklif itu wajib diikuti. Dan syarat yang terakhir untuk mahkum fih, al-mahkum fih atau perbuatan yang akan ditaklifkan mestilah berada dalam kemahuan dan kawalan seseorang mukallaf. Dengan lain perkataan, dia mesti mampu untuk memilih sama ada untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya mengikut keinginan sendiri. Justeru, ulama' jumhur menegaskan bahawa pentaklifan yang melibatkan perkara yang mustahil adalah tidak sah. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyambung perbahasan kita berkenaan mahkum alaih. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa mahkum alaih ini adalah orang kata seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum daripada syarak. Jadi perbuatan seseorang mukallaf ini boleh dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut ni orang kata lengkap 2 syarat. Mana syarat tu? Syaratnya adalah yang pertama, mukallaf tersebut orang kata harus mampu memahami dalil taklif. Maknanya ia mampu memahami nas-nas perundangan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Sunnah dengan kemampuannya sendiri ataupun melalui perantara. Jadi yang kedua pula adalah seseorang itu diharuskan orang kata ahlan lima khulifa bih, cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Jadi itulah orang kata maksud yang dimaksudkan dengan mahkum alaih dan juga syarat-syarat mahkum alaih. Jadi setakat itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Aiman bin Nur Hisham akan menyimpulkan apa yang telah diterangkan oleh sahabat-sahabat saya. Kesimpulan yang kita boleh dapat ialah segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh syarak merupakan satu peraturan yang mesti diikuti oleh mukallaf sama ada dalam bentuk perintah atau larangan. Ini kerana segala hukum tersebut diambil daripada dalil-dalil qat'i dan zanni. Selain itu, hukum syarak ini ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan mukallaf itu sendiri. Sebagai mukallaf, kita mestilah mengikuti dan mengamalkan hukum syarak sebaik mungkin mengikut kadar kemampuan diri sendiri. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.